Hai, nama saya Najwa. Nama saya Pang. Nama saya Nyan Jishen. Hai, saya Naaf Sharina. Saya Kalila Firzana. Saya Chuani Kampan. Nama saya Adira Miran. Kumpulan kami memilih Isu tentang pelajar lepasan SPM enggan menyambung pengajian ke peringkat IPT. Kumpulan kami memilih isu itu Kerana isu ini merupakan isu yang besar Dan membimbangkan di Malaysia, di mana pelajar lepasan SPM enggan menyambung pengajian ke peringkat APT. Isu yang kami pilih merupakan salah satu daripada Sustainable Development Goals SDG dan cabaran kelestarian penghayatan etika dan peradaban. My little loon, why do you cry? Make the most of your life while it is rife, while it is light. While you do. Apa benda lah yang aku belajar ni? Tak faham-faham. Tak nak belajar dah lah macam ni. You look tired. I don't sleep well anymore. Gaji dah masuk. Okey je dapat duit bulan-bulan macam ni. Perlu ke sama belajar? Sebagai seorang pelajar SPM yang pernah bekerja selepas tamat sekolah, Encik pernah merasai pendapatan bulanan atas hasil titik peluh Cik sendiri. Walau bagaimanapun, Cik Alia memilih untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat IPT. Soalan kami, apakah yang membuatkan Cik memilih keputusan tersebut dan mengapa? Okey, ada beberapa faktor yang mendorong saya untuk memilih menyambung pengajian lah daripada saya teruskan bekerja. Okey, yang pertama sekali adalah harapan keluarga, sebab bagi saya tak ada ibu bapa yang tak nak tengok anak dia berjaya dalam pelajaran. Itu adalah yang pertama lah. Kalau macam parents saya ni, diorang mesti nak tengok saya naik atas pentas, dapat scroll medal apa semua tu kan. Benda tu memang mostly parents mahukan lah once in their life. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah personally, saya ni memang seorang yang lebih memilih academic validation daripada ingin menjana pendapatan seawal usia lah. Sebab bagi saya, bila kita tambahkan ilmu pengetahuan kita, tak kira lah dari segi fakta ataupun dari segi kita punya kemahiran, kita punya value diri ni dalam pemasaran ni lebih tinggi lah berbanding dengan orang yang belajar daripada bawah terus tanpa meningkatkan pengajian mereka dalam diploma ke degree ke macam tu lah. Okey. Seterusnya, saya Fatih. Saya akan teruskan dengan soalan lagi satu. Okey, seterusnya, mungkin ada antara kenalan dari sekolah Cik Alia yang memilih untuk bekerja berbanding melanjutkan pelajaran. Mengikut Cik Alia, adakah bekerja terus selepas SPM lebih lumayan berbanding menyambung pelajaran yang memberikan bebanan kewangan? Bagi saya, bekerja selepas SPM tu dia boleh membawa kepada lumayan dan boleh juga mendorong kepada seseorang tu jadi tak berbaloi lah dalam kehidupan dia. Dia depends on people actually. Dia ada pro and cons dia lah. Okay, contohnya saya bagi contoh kalau orang tu dia lebih berbakat dari segi kemahiran daripada pelajaran, dia mesti akan memilih untuk bekerja, betul? So bila dia bekerja, kalau dia pandai bawa diri, so dia dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan lah dalam kehidupan dia seawal waktu. Tapi sekiranya dia tak boleh nak bawa diri dia, dia tak ada orang yang boleh mendorong dia waktu tu, so dia mungkin akan menjejaskan kehidupan dia pada peringkat awal lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita belajar ni, okay, macam kita tahu ada certain student dapat beasiswa, so dia tak adalah masalah dari segi kewangan. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang yang meminjam, contohnya macam PTPTN, saya tak rasa itu adalah bebanan kewangan sewaktu dia belajar. Dia akan menjadi bebanan kewangan setelah dia tamat belajar, sebab waktu dia nak bekerja itulah dia akan mempunyai komitmen yang banyak. Contohnya, dah ada komitmen dengan family, dah ada komitmen dengan dia punya rumah ke kereta ke, and lastly dia kena bayar balik pinjaman dia tu sendiri. So bebanan kewangan tu akan berlaku setelah dia setelah dia tamat pengajian lah. Tu pendapat saya lah.
anak muda sekarang yang kurang minat untuk melanjutkan pendidikan di peringkat yang lebih tinggi seperti IPT ni, lebih kurang tempoh pengajian yang lama. Selain itu, pada pendapat mereka, gaji permulaan graduan juga rendah. Rata-ratanya mereka ni dapat kita perhatikan lebih minat untuk jadi influencer atau dalam bahasa Melayu dia adalah pengaruh di media sosial. Jadi sebagai guru yang dah lama berkhidmat dalam pengguruan ni dan banyak pengalaman, apa pendapat Cikgu Chuan terhadap isu ni? Ya, sekarang macam-macam fenomena lah. Ada yang sambung dan ada yang tak sambung kan. Tapi yang tak sambung ni banyak faktor juga yang menyebabkan mereka tak sambung. Biasanya yang gagal ataupun yang memang tak berminat. Biasanya pelajar yang agak lemah ni mereka tak berminat dengan akademik. Maka mereka lebih cenderung ke arah kemahiran lah. Maka lepas habis SPM, mereka drop lah. Mereka tak nak lagi sambung di IPT. Mereka terus bekerja. Jadi itu antara pilihan mereka. Tapi yang kadang-kadang yang terus jadi macam awak kata apa tu, influencer tu mungkin menarik untuk sementara je. Untuk jangka panjang mungkin tak pasti lagi masa depan macam mana. Jadi kalau mereka ni sambung IPT pun, lepas tu mungkin mereka boleh juga jadi influencer ni. Ataupun macam awak, boleh terus juga. Terus saja sambil-sambil belajar, terus jadi influencer kan. Jadi yang menarik apa semua, dapat duit lah. Boleh jimat. Tapi dividend tu tak nak pinjam. Betul. Macam mana? Jadi kena pelbagai saya rasa, tak boleh mengharapkan satu saja. Kalau mengharapkan influencer satu saja pun mungkin tak stabil juga untuk masa depan. Dan kalau awak dah belajar pun mungkin part time ke, boleh cuba-cuba godek-godek, boleh buat influencer macam banyak-banyak yang kaya raya tu lah. Macam mana? Macam tu okey lah. Kalau yang tak sambung memang banyak faktor. Betul. Saya memang banyak faktor. Kadang-kadang belum habis SPM mereka yang datang dari keluarga yang kurang mampu, mereka terus bekerja. Betul. Jadi pelbagai sebab. Cari satu sebab yang solid tu susah sikit. Dia banyak sebab yang menyebabkan berlaku benda macam ni. Kalau anak murid saya tu pelbagai lah. Terutama yang mereka yang tak minat tu. Kerana mereka dah bekerja, datang sekolah, mereka tak mampu lagi untuk memberikan tumpuan. Kadang-kadang kerja pasal malam balik pukul 12. Pukul 7 kena datang sekolah balik. Kadang-kadang mereka tidur. Jadi macam ni, macam mana lagi dia nak teruskan. Kadang-kadang pelajar yang masih muda ni dengan pendapatan RM100 sehari, mereka dah ingat itu sudah lumayan bagi mereka. Tapi kalau dengan RM100 ni bila dah ada tanggungan apa semua, macam tak cukup lagi dah. Jadi mereka tak dapat fikir untuk jangka masa panjang lagi. Dan kebetulan pula kita sekarang ni fresh graduate ni gajinya tak berapa mahal kan. Kadang-kadang tu driver lorry pun lebih mahal daripada fresh graduate. Tapi mungkin tu hanya untuk sementara. Apabila dah setahun, 2 tahun bekerja, mungkin gaji dah naik lah. Jadi teruskan belajar. Bagi yang berminat, yang dah drop tu, kalau mereka dapatkan kemahiran tu okey juga. Sebab bidang kemahiran pun sebenarnya lumayan juga sekarang. Betul. Campur geng-geng awak buat kapal terbang kan. Betul juga. Seperti yang cikgu cakap tadi, cikgu pernah juga menghadapi cabaran ini di mana anak murid cikgu sendiri yang enggan menyambung pengajaran di peringkat IPT. So, soalan saya, apakah tindakan cikgu sebagai seorang sosok guru untuk mengalak murid tersebut untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat IPT? Itu. Okey, macam saya kata tadi lah, apabila kita bercakap dengan pelajar, kena beritahu mereka kebaikan belajar di IPT ni. Mungkin mereka tengok daripada short term, yang gaji graduan sekarang yang kurang lumayan, starting mungkin kalau engineering dalam 2,000 lebih saja. Mungkin mereka tengok pada permulaannya, jadi kena bagi tahu kepada mereka lah. Tetapi kebanyakan yang tidak meneruskan ni, kebanyakannya result mereka tu tidak membolehkan mereka untuk teruskan. Sebab yang menyebabkan mereka result turun ni bukan kata apa, tapi kerana di peringkat sekolah menengah lagi mereka dah tak minat. Jadi kalau yang macam ni mereka tak minat ni pun banyak sebab. Mungkin mereka ada bekerja, keluarga tak mampu semua. Jadi yang macam ni memang mereka tidak sambung dari IPT lah. Tapi kalau yang result okey, kebanyakannya sambung. Cumanya bidang yang mereka ceburi itu bergantung kepada kelulusan di peringkat menengah yang mereka ada. Jadi biasa akan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka tentang kebaikan ilmu. Dan ada yang ramai yang meneruskan di peringkat IPT setelah mereka habis SPM, mereka yang internet kurang stabil. Jadi mereka mengambil pelbagai tindakan. Kalau yang memang dah drop peringkat SPM tu memang tak boleh buat apa. Sebab mereka memang sejak awal-awal lagi tak belajar. Jadi result mereka pun straight F.
Ada yang dapat straight F. Jadi macam mana lagi nak sambung pengajian kalau dah dapat straight F? Straight G lah maksud saya sekarang. F ada dalam SPM, yang ada SPM dalam G kan. Jadi F ada tapi F tu maksudnya sama dengan G. Semua subjek mereka gagal. Sebab apa? Sebab mereka tak belajar secara SPM. Jadi yang macam ni memang tak lah. Memang tak sambung lah. Kalau nak masuk kemahiran tu memang tidak layak lah. Sebabnya kerana mereka dah bekerja daripada awal. Jadi setakat memberikan galakan-galakan macam tu. Kalau yang result bagus tu taklah ramai sangat yang tak nak sambung. Yang tak sambung ni kebanyakannya yang result teruk lah. Ya, kalau yang macam orang kata jadi influencer tu, saya rasa dari segi peratusnya tidak ramai sangat. Berapa orang saja influencer yang kaya raya di Malaysia ni. Memang ada, tapi kalau kita bandingkan jumlah pelajar kita yang 400,000 lebih kurang setiap tahun yang ambil SPM tu, yang jadi influencernya terlalu sedikit sebenarnya. Walaupun memang tidak dapat dinafikan yang jadi influencernya ada yang kaya raya. Jadi mungkin untuk masa sementara. Jadi yang terbaik bagi saya kena sambung juga lah. Selepas habis SPM kena sambung di FPT. Kira yang swasta ataupun yang UA. Sama ada swasta ataupun yang kerajaan universiti awamnya kena sambung juga. Dan memang itulah nasihat-nasihat yang sering diberikan kepada pelajar kita. Pandemik COVID-19 memberi impak yang mendalam terhadap sesi persekolahan pelajar. Kesan daripada itu, ramai pelajar muda tidak mahu belajar akibat daripada kelas online yang begitu lama. Oleh itu, ramai pelajar tidak mahu meneruskan pengajian mereka ke peringkat IPT selepas SPM. Pada pendapat doktor, apakah punca yang lain yang menyebabkan mereka tidak mahu sambung belajar ke peringkat IPT? Yang pertama sekali, berkenaan dengan minat mereka berkenaan dengan belajar secara online. Kita faham secara online, secara online kita tak dapat jumpa face to face, kita tak jumpa body language kita tak nak baca, and then the fact that kalau mereka tidak faham, contoh kalau mereka tidak faham, bila mereka nak tanyakan soalan tu macam umpama diajukan kepada komputer bukan kepada manusia. Sebab itu dia orang tidak ada that kind of like body language yang kita tak ada bahasa tu. That's yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan contoh pembelajaran secara online ini kadang-kadang pada fasa awalnya kami secara barisan pengajar ini tidak ada, belum lagi ada alat-alat ataupun tools-tools yang menarik untuk mengajar student secara online. Jadi kadang-kadang kita hanya ada online, contoh macam kita gunakan Google Meet, kita gunakan Webex dan whatnot. Benda itu adalah sebenarnya alat untuk mengadakan mesyuarat, meeting. Tapi kita buat mesyuarat dengan student mengajar. Jadi alat-alat contoh nak scribble, nak menunjukkan dia punya equation, apa semua, tidak ada. Kita tak ada. Jadi agak sukar. Kadang-kadang kita cuma just show screen saja. Ada screen ni, kamu tunjuk pada screen yang sekian. Slide pada berapa. Jadi student makin lama dia akan rasa macam boring ni. Boring tu macam monoton saja. Tidak ada aktiviti-aktiviti online yang intuitif, tak ada. So sekarang ni, kalau yang sekarang ini setelah beberapa tahun selepas pandemik ini memang kami dah ada alat-alat. Kami dah ada di media, memang sangat menarik lah. So kami tak rasa kalau sekarang ini dibuat online classes, dia akan boleh tidak. Tapi dulu yes, dulu memang. Awal-awal dahulu memang sangat-sangat. Dan lastly yang ketiga, kenapa mereka tak nak sambung pada aktiviti ini disebabkan oleh apabila mereka memang fokus on, sebabkan PKP dia fokus on internet, apa-apa saja yang nak computer devices, dan juga mereka fokus pada income. So dua ni yang sangat bahaya. Kenapa? Bahayanya apabila kamu gabungkan dua-dua ini dan kamu apply dengan cara yang salah. Itu je yang bahaya. Tapi sebenarnya dia boleh buat, in terms of income boleh buat very high income. But kita perlu tenangnya pengajar secara profesional ni memang bakal berkurangan as years goes by lah. Sebab setiap tahun akan ada pengurangan student yang belajar, yang ingin belajar masuk IPA, dan semakin kurang lagi lah yang mana yang belajar IPA untuk jadi seorang profesional. Tak kisah in terms of engineer, pilot, anything at all. Jadi sekarang, dua ni yang saya cakap, dia bila dia bergabung, kamu akan ada, dia nak cari high income dan dia hanya nak fokus on devices. Sebab kalau pakai devices, dia boleh buat kerja dari rumah. Macam tu contoh. Jadi tak payah nak pergi, nak bersiap-siap, tak payah. Nak pergi office pun tak payah. Jadi bila dia gabungkan devices and also income tinggi, akhirnya mereka akan dapat satu conclusion yang mana baik aku jadi YouTuber. Sekarang ni merata-rata dia YouTuber. Jadi sebab itulah ramai yang tak nak sambung kepada sambung IPT sambung belajar. Apa doktor tentang influencer anak muda sekarang yang lebih cenderung untuk menjadi influencer instead of seorang belajar? Saya secara jujurnya,
Saya juga pengguna devices. Saya juga ada TikTok, saya juga ada Instagram, saya juga ada sedikit masa dahulu lah ada YouTube channel. Saya ada Facebook, apa semua lah, you name it. Saya nampak seperti dah dewasa tapi saya ada lah menggunakan apps-apps yang orang mungkin pakai. Betul, saya ada. Okay. The thing is right now, pada pendapat saya, pendapat profesional saya, kalau kamu nak jadi influencer, kamu kena influence people of the good things or the achievement yang kamu dah dapat. Baru kamu boleh jadi influencer. Contoh, kamu tak ada basic. Kamu hanya duduk di rumah, makan, tidur, nak jadi influencer. Oh, fashion inilah yang lebih baik. Oh, fashion ini yang lebih baik. Tapi kamu tak belajar bersambung menjadi creator fashion ke? Kamu tak sambung belajar jadi macam you punya main course atau your main aliran untuk aliran fashion ke? Tapi you menganggarkan, you memberi idea pada nak influence orang dengan idea yang kamu dapat sendiri. Tak ada belajar apa-apa, tak ada rujukan apa-apa. Kamu fikir, okay, asalkan aku fikir benda ni cantik lagi. Tak ada asas. How can you be a good influencer when you don't have that kind of background? Kalau kamu nak influence people to be a better fashion user, contoh. Kamu kena bagi contoh. One very strong support. Saya adalah pereker fashion contoh. Jimmy Choo. Contoh apa? Saya seorang pereker fashion, so saya tahu fashion mana yang lebih baik, fashion mana yang tak lebih baik. So kalau saya nak jadi influencer, make sense. Ni kamu tak ada apa pun. Kamu rasa kat ini cantik kan? Ikut depan kamu je kan? Jadi macam tak menepati that term of influencer. So in the end, yang boleh jadi influencer yang lebih baik, bukan nak kata semua yang ada education saja boleh jadi influencer. Tidak. Cumanya kamu kena ada knowledge. Knowledge tu kamu kena gain. Kalau kamu tak masuk akademik sekalipun, kamu kena masuk bahagian lain ataupun bidang yang kamu nak jadi influencer. Kalau kamu nak jadi influencer bahagian fashion, kamu kenalah berkecimpung dalam knowledge yang bahagian fashion ni. Contoh. Jadi, bagi saya, jadi influencer tak salah. Tapi kamu kena ada a strong basic knowledge ataupun a strong background. Contoh, you guys are aerospace students, right? You guys can be an influencer for the department. Contoh, aerospace engineer is good. You can go to space. Contoh, you can influence people. Kalau orang bukan student aerospace, macam mana nak jadi influencer untuk department itu? So that's my opinion lah. Doktor, nak tanya sikit. Kan sekarang ramai pelajar, contoh fashion ni, diorang boleh belajar through YouTube je. So, diorang don't think that it is worth it to like use the money to go to IPT. Apa pendapat doktor kalau macam tu? Okay. Again, as I said before, benda tu bukan hanya academician saja yang boleh jadi influencer. As long as you are willing to learn, it's okay. But, you mesti ada justification. Contoh, kalau you just learn, okay. I really like to use the word research. Sebab research ni kelakar. In my opinion. Research ni boleh jadi kamu tengok artikel pun kamu research. Kamu check internet pun kamu research. Kamu check Google pun kamu research. Kamu check YouTube pun kamu research. So what kind of research yang you rasa you nak buat dan apa yang kamu nak persembahkan as an influencer, contoh. Okay. Contoh, kamu ni memang ambil fashion saja. Kamu belajar bahagian, okay, kamu berminat dengan fashion, kamu belajar melalui YouTube. Tapi, bila kamu tunjukkan dalam konten kamu sebagai influencer, kamu janganlah macam claim that credit. Itu salah. Macam contoh, ini adalah fashion yang terbaik bagi pendapat saya. Tapi sebenarnya pendapat tu bukan dia dapat dari video orang lain. So, that claim tu yang kadang-kadang menjadi misleading dan kadang-kadang yang sekarang ni dah semakin popular, copyright content. Dan ramai dapat. Komedian pun dah buat, kalau you use dia joke tapi you claim tunjuk kamu, pun ada. Jadi memang supaya dia, bila kamu buat konten tu, kamu kena justifikan. Saya buat research melalui beberapa YouTuber lain. So saya merangkumi bahawa benda-benda itu. Kamu kena clarify dan kamu kena be honest. When you are honest, when you are crystal clear, tak kisah kamu rujuk video siapa pun orang tak akan tahu. Because you are honest. Ni tidak kamu cedok buat konten sendiri, akhirnya claim konten itu penting kamu. Itu tak apa lah. So it doesn't matter. Nak rujuk YouTube pun, nak belajar kat YouTube, tak nak sambung belajar in IPTV, tak nak spend the money. Bagi pendapat saya tak ada masalah. As long as you know how you present your content. Okay. For mereka yang dah spend money to go for IPTV, do not worry. Benda tak akan pupus. In the fashion sense ni pun, dalam line bidang fashion ni pun, there are always something new to learn. Dan that something new to learn tu, orang pertama yang akan belajar ilmu baru tentang fashion adalah orang yang masuk IPTV. Yang mana YouTuber dapat tu adalah YouTuber pun rujuk kepada mereka yang ada dia punya latar belakang ni berkaitan dengan fashion. Contoh saya jadi pemula fashion untuk Jimmy Choo. Contoh untuk Jimmy Choo tu bukan cara saya kata. Jimmy Choo bukan tiba-tiba dari YouTuber jadi influencer, tiba-tiba jadi fashion designer. Tidak.
Dia memang ada dia punya bidang, background dia tu. Dia pergi mana, dia belajar fashion kat mana, I don't know lah, mungkin di overseas dan whatnot kan, ustaz kan, saya tak sure kalau dia sampai di Malaysia. So memang dia ada dia punya learning curve dia tu. Jadi orang semua merujuk kepada orang yang dah pergi IPA ni. So the first knowledge yang akan dapat adalah pada mereka yang sahabat IPA. Yang selebihnya nanti yang mana YouTuber ni dapat ilmu tersebut, so dia dapat merujuk kepada that one particular figure yang masuk IPT. So kalau you rasa you tak kisah, you nak olah ataupun you nak buat konten yang second or third line or third layer ni, tak apa, tak masalah. Kamu ada orang kedua atau orang ketiga yang tahu pasal ilmu, tak masalah. Tapi kalau kamu nak jadi orang pertama, kamu kena masuk IPT. Pandemik COVID-19 memberi impak yang mendalam terhadap sesi persekolahan pelajar. Kesan daripada itu, ramai pelajar mula untuk tidak mahu belajar akibat daripada kes online yang begitu lama. Oleh itu, ramai pelajar tidak mahu meneruskan pengajian ke peringkat IPT selepas SPM. Pada pendapat Puan, apakah punca lain yang menyebabkan mereka tidak mahu sambung belajar ke peringkat IPT? Adakah kita dapatkan kaitkan dengan masalah kewangan atau bagaimana? Pada pendapat saya, kalau untuk I, sebabkan kewangan, sebabkan duit tak cukup. Lepas tu, result tu tak lepas, so tak dapat nak pinjam duit subsidi ke apa. Lagi satu, I tak minat. Kita pun tak minat sangat untuk belajar. So, kita orang fikir nak dapat duit dulu. Kalau minat, kita orang baru sambung belajar. Ataupun, kita orang tengok